Hai. Hello, hello. Dengar tak? Hello, hello. Assalamualaikum. Dengar tak? Okay, kejap. We stay waiting. Muka tak sedih pun, muka happy je ni. Sendu tu lah. Hai Fawaz. Hai Syarif. Hai Nolika. Hai Putri. Hai Kai. Okay, kejap. We'll be starting after this. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Dengar? Jelas? Jelas? Ya. Alhamdulillah. Kejap agak kita tunggu orang. Saya tengah setting ni sebenarnya baru testing nak buat testing synchronize Instagram dengan Facebook. Maksudnya bila kita tekan live sini keluar kat Facebook, keluar kat Instagram, keluar dekat YouTube. Duk try setting tu. Keluar gambar kat saya ni ke? Kat Facebook tu? Tengah keluar. Dia keluar kat Facebook saya. Tapi kalau nak try kat Facebook Kak boleh juga buat. Tapi dia kena login. So kena ada software. Tak apa, nanti share je lah kan. Kejap. Boleh. Assalamualaikum semua. Apa nama? Kau dah dekat mana tu Kak? Kat rumah, kat bilik. Kat rumah. Kat bilik. Hamzah. Itulah. Bersama Mama, Nila. Hai. Hai Dawis. Hai Ifah. Syafiqah Azhar. Hai Rosli. Hayat. Assalamualaikum. Semua rindu kat Odah ni. Tak ada. Allah. Kita pun macam bila tak ada lama sangat tak jumpa kan. Agenda cik. Ada kat mana tu Kak? Kat rumah lah kan? Bilik rumah dekat Shah Alam kan? Shah Alam section 13. Section 13. Tak sampai rumah. Datanglah raya. Boleh Itulah kerja? Tengoklah macam mana. Apa kita raya online. Sekarang ni semua online. Orang kata kahwin pun mungkin ada online lepas ni. Itulah ujian. Dekat Shah Alam macam mana COVID-19? Dari sudut kes ke apa ke? Kat Shah Alam tidaklah zon merah lagi. Masih lagi okey untuk keluar. Ataupun meniaga sekarang ni kan. Buat JCOD dan sebagainya. Belumlah zon merah. Cuma pengawalan ataupun roadblock tu memang ada lah. Cuma bukan, belum lagi tahap zon merah lah.
So Kak Oda buat apa je? Cik buat apa je kan? Padahal nampak je status tu banyak benda Banyak benda kan. Okay. Cakap dah kan sebenarnya kerja kan. Kerja Hmm. travel dan juga syarikat konsultan. Jadi kalau Hmm. pasal COVID ni memang affected lah kami punya industri. Industri Hmm. pelancongan affected. Okay, industri pelancongan, industri latihan, buat program-program khusus sebab kita memerlukan gathering of people. Maksudnya pengumpulan Hmm. orang. Jadi bila berlaku COVID ni, industri pelancongan dan industri ni affected lah. So apa yang kami inisiatif daripada syarikat Angkat Kerja, Angkat Kerja dengan syarikat Ayah Angkat lah. Kami Oh, your datangkan family punya company sendiri. Oh, company company Ayah. family sendiri. Oh, okay. Okay, kita datangkan inisiatif untuk berniaga. Bisnes lah. Hmm. Untuk datangkan income lah. Di samping kita, yelah kita kalau boleh tak nak lah sampai menghentikan pekerja kan. Dengan semata dalam masa yang susah nak cari kerja sekarang ni. Jadi kita come up with solution, cari alternatif, cari inisiatif untuk generate income dalam pasal kita menghadapi wabak ini. So kita berniaga lah selagi mampu, selagi kuda kandung badan kita. COD tu Kak sendiri dah pergi deliver tu kira ke adik-beradik? Adik-beradik. Akak Oh, adik-beradik. pernah sekali lah, pernah sekali. Tapi mostly adik-adik akak lah yang lelaki. Sebab seorang je boleh keluar kan? Ayah akak tengah tengok tau. Oh iya ke? Okay. Kena behave lah kan? Ya. Hai hai. Hai semua. Siapa yang datang ni? Okay, okay. Terima kasih join. Suka amat. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar? Hai. Okay. Sini kat UAE macam mana? Situasi? Kat UAE. Situasi dia saya rasa kalau sekarang ni dah jadi macam norm lah. Jadi inilah normal sekarang ni. Awal-awal tu biasalah kan nak balik, rasa stres, rasa sunyi sebab roommate pun tak ada apa kan. Even kalau keluar pun ada je member tapi jarang lah jumpa kan. Semua orang macam duk saya pun buat ham sendiri apa kan. Awal-awal stres lah nak balik sebab tekanan tu mak ayah pula duk call-call lah kau boleh balik lah awal-awal. Tapi sekarang ni tak boleh nak buat apa sebab semua orang lalui benda sama kan. Tapi Alhamdulillah lah UAE pun bagi free food. Terima kasih lah sangat kan kepada UAE. Setiap waktu makan ke? Bagi free food setiap waktu makan, setiap hari? Kalau sebelum ni 3 kali sehari, ni dah jadi 2 kali. Tapi still okay lah sebab dia buang breakfast. Even breakfast pun bazir banyak sebab biasalah pagi-pagi kan. Yelah, kadang-kadang Pagi siapa je dia ambil kan. Macam tu. Alhamdulillah lah okay je. Cuma perlu buat something lah agar tak, orang kata apa, tak rasa kosong. Bukan cacah, tak rasa kosong. Yelah kita tak rasa lonely ke apa, kita kena buat something. Macam ni lah. Kena call Kak Oda. Tak Hidayah, bangun pagi, bangun. bangun pagi kan. Gantar tu bangun pagi. Betul lah. Saya pun tak ingat hari Jumaat kak. Biasanya setiap kali hari Jumaat, sejak 2 minggu lepas ni memang kita akan ingat, oh hari Jumaat tak solat Jumaat. Tapi nak kata dah hari biasa macam tak kisah dah macam tu lah hari apa pun kan. Time ingat hari, time nak susun, nak ni lah nak buat live dengan akak ni. Baru ingat oh hari Jumaat kan. Macam tu je. Yelah mungkin lagi Hafiz tak ingat kita dah, bukan kita lah, korang dah berapa hari? 6 kali 6 kali solat Jumaat dah miss kan? 6 ikut. I lost track of time already. Ya. Betul lah. Ada orang komen serius lah nak ada UIA. No. Saya dengan hi student UIA. Tak buat sejak-sejak lah tu. Tu tak tahulah Cindy ke apa ke kan. Memang tapi seronok je, okey je. Saya suka student UIA. Di UIA? Total yang stay sekarang ni lah, stay on campus 3,000 lebih termasuk international. If I'm not mistaken. 3,000 lebih. Tak adalah. Kalau ikut ratio student UIA dalam 23,000 di Gombak kan? Gombak. Gombak. Ramai juga dah balik.
Tapi Hmm. Mama juga yang terkandas Tadi Rumi langsung tak ada, semua tempat balik. Rumi semua balik. Koin pun tinggalkan saya. Koin ada tak tu? Tak ada. Kau meninggalkan kawan baik awak ni. Tak apa, diorang ada benda lain kan. So Kak, tadi kan Kak ada mention pasal apa dah? Kan company Kak pun macam memang company training macam-macam lah kan. Ada business Ya. training, ada dan sebagainya kan. Dan antaranya memang ada ni lah consultant kan. So saya macam terfikir lah sebab sebab apa pilih tajuk ni, sebab nak tanya Kak pasal ni sebab Kak pun dah biasa dengan ni kan, dah masuk pendakwah TV Hijrah kan. Lepas tu pernah jadi VP SRC. Dan Kak dah banyak berada di pentas. Itu pengalaman Kak lah kan. So nak tanya lah, macam mana Kak boleh develop kat arah tu sebenarnya? Boleh ni lah public speaking dan sebagainya. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah start lah ni Kita dah start tadi lagi Kak. Kita masuk tajuk kita dah Okay, masuk. Pertamanya kita nak acknowledge lah, kita nak naikkan penonton-penonton kita kan yang bersama-sama dengan kita. Okay, terima kasih. Assalamualaikum semua. Semoga semuanya berdalam keadaan sihat, sejahtera dan dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, baik. Soalan Hafiz. Seterusnya untuk Hafiz juga lah. Thank you for inviting Untuk semua Kak. to be part of your COVID diary. COVID-19 Ya. So, akak masuk dalam diary awak ni Yalah, ni live diary. We are writing right now actually. Macam tu lah. Menulis diary. Okay, baik. Persoalan Hafiz mengenai bagaimana boleh terjebaknya ataupun berkecimpung dalam bidang public speaking. Okay. First of all, akak terima kasih kepada kedua ibu dan ayah akak lah. Yang melatih akak daripada kecil lagi. Kami didedahkan, akak ni didedahkan, ayah akak bawa pergi training daripada kecil, ikut pergi kursus, pergi program, jadi PSC. Jadi dari situ akak teroka ataupun melihat, explore the people, sifat manusia itu sendiri daripada pelbagai latar belakang dan juga level yang berbeza. Level, bukan level tu kita nak membeza-bezakan, level tu maksudnya kanak-kanak, bayi, orang dewasa, orang lebih tua. Adapun kita ada program dengan kanak-kanak, dengan remaja, adapun kita ada program dengan orang-orang yang lebih keluarga emas ataupun orang yang lebih tua daripada kita, seperti orang-orang asnaf dan program zakat dan sebagainya. Jadi daripada situ akak teroka dan akak explore dan akak sendiri melihat ataupun melihat apa nama ni, observe the people itself. So daripada situ macam menambahkan sebenarnya pengalaman kita, pengalaman hidup kita. Jadi dengan orang yang sebegini, kita nak how to deal with it. Bagaimana kita nak tackle, bagaimana kita cara komunikasi dengan mereka. Contoh aku bagi contoh. Kalau dengan anak-anak ataupun dengan kanak-kanak ataupun umur yang lebih bawah daripada kita, especially pelajar-pelajar sekolah rendah ataupun tadika, kita tak boleh nak cakap dengan cara formal. Diorang tak faham. Kita nak mengajar pun kita tak boleh nak ajar sila duduk dan jangan lari. Kita kena okay, siapa yang duduk, saya akan bagi dia. So cara kita, the way we deal with them, the way we communicate with them, the way we deal with them, macam mana cara kita berinteraksi dengan mereka berbeza. Adapun kita berinteraksi dengan orang yang lebih dewasa, orang yang lebih tua, dengan cara tersendiri. Di mana kita tanya khabar, sihat ke makcik dan sebagainya kan. Tak boleh nak cakap pakcik pakai baju warna apa ni, comel. Tak boleh lah kan. So tak kena. So dari situ kita observe manusia. Mari kita observe manusia, menambahkan pengalaman kita, menambahkan cara teknik kita untuk berkomunikasi dengan pelbagai latar belakang manusia. Jadi itu the first step the first step how akak sendiri berkecimpung ataupun bukanlah minat, melatih ataupun menambahkan pengalaman untuk berkomunikasi dengan orang lain. Macam tu lah. Dan here you are. Okay. Masih lagi banyak belum belajar. Masih lagi banyak. Itulah kena buat kelas dengan Kak ni kan. So Kak ni lah kata-kata apa nama ni, murabi akak, ayah akak sendiri kata kita kena ada masa untuk kita memberi sumbangan kepada masyarakat. Bukan saja terletak pada individu. Jadi akak sendiri
dididik, dilatih daripada kecil oleh kedua ibu dan ayah akak untuk memberi sumbangan bukan sahaja kepada diri, keluarga kita, untuk agama kita, untuk masyarakat sekelompok kita dan negara kita, of course especially. So dari segi konteks of society, masyarakat, okay, akak exposekan diri akak dan akak memilih dan akak sendiri willingly untuk berada ataupun contoh akak terus terang akak walaupun akak masih muda, akak masuk Pulau Mahaban. Pulau Mahaban di kawasan perumahan Tadisma akak. Apa dia? Pulau Mahaban. Pulau Mahaban. Kalau tak tahu dekat macam mana kan, Kelantan dengan Terengganu macam mana? Kelantan kan? Oh Kelantan kan? Kan. Tapi di Selangor atau di KL ni biasanya dalam satu kawasan perumahan taman tu dia ada kumpulan Mahaban tau. Kumpulan Mahaban yang jiran-jiran Skoria ada buat akikah, kenduri kesyukuran ke apa kan. Dia buat apa nama ni? Persembahan lah, kita meraihkan anak yang baru lahir dan sebagainya. Akikah lah, majlis akikah. Macam rukun tetangga je? Rukun tetangga? Rukun tak? Bukan. Dia tak ada rukun-rukun lah. Dia rukun tak ada, rukun kauli pun tak ada. Dia apa nama ni, sukarelawan untuk kita terlibat ataupun kita join Pulau Mahaban tu. Dan akak sendiri yang melatih lah makcik-makcik ataupun aunty-aunty kan. Aunty lah kita panggil. Memang kawan-kawan kepada umi akak sendiri. Akak latih diorang apa nama ni, Mahaban, gendang dan sebagainya lah. Jadi dari situ menambahkan lagi. So added value, added point untuk kita menambahkan lagi pengalaman kita untuk berinteraksi dengan orang yang lebih dewasa, dengan pelbagai latar belakang masyarakat. Macam tu. Observe, expose kan. Okay Kak, apa dah? Kan keadaan sekarang ni kan kita memang yalah kan social distancing kan. Dan technically pun memang physical distancing. So kita memang tak jumpa orang kan. Kita macam selama ni macam masa boleh jumpa pun kita banyak belajar teori dan kita praktis tu dengan berjumpa dengan orang kan, public speaking kan. So bagaimana Kak? Say lah, just let's say that na'udzubillah, tapi but let's say that this pandemic lama lagi, contoh months, so kita memang tak jumpa orang kan. So macam mana kalau kita still nak improve kan, kita nak keluar daripada pandemik nak keadaan kita mampu kita improve public speaking. So macam mana Kak? Macam mana nak belajar dalam keadaan macam ni? Faham sangat. Baik, tajuk kita mengenai public speaking, which is betul tak? Public speaking, the art of public speaking. Baik, tambahnya lagi during isolation ketika fasa pandemik ini. Baik, pertama untuk kita improve kita punya skill of public skill ataupun communication skill kita, of course we need people. Betul tak? People. Kita memerlukan someone to interact with, untuk berkomunikasi dengan dia, untuk bercakap dengan dia, so that we can improve on that. That's one thing. Okay. Cuma akak nak bawa penonton-penonton, orang yang mendengar, termasuk artis sendiri, rakan-rakan, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita tengok situasi sekarang yang berlaku. Yang pertama, masalah yang berlaku sekarang ini, social distance. Okay, social distance. Kita kena jarak jauh dan sebagainya. Yang kedua, some of us might be lost contact with each other. Kita lost contact kan, sebabkan fasa wabak COVID ini. Dan yang ketiga, mungkin ada antara kita yang ialah last connection with other people. Okay, kurangnya interconnected with other people. So, benda-benda ini yang mengakibatkan ataupun leads to, yang membawa kepada fasa mungkin sesetengah orang yang mempunyai sifat extrovert. Ya, extrovert benda ni adalah rare cases ataupun perkara yang sangat awkward ataupun jarang berlaku pada dia, yang menyebabkan dia, menjadikan dia akan ter-effect dari situasi ini. Orang yang extrovert kan, aku boleh tak bercakap dengan orang, tiba-tiba tak dapat bercakap dengan orang, sorang-sorang, aku cakap siapa, ketuk-ketuk dinding, cakap dengan dinding. Mungkin kan orang-orang yang extrovert ni kan, ada macam akak pun tengok kawan-kawan akak yang jenis ramah dan sebagainya kan. Sudah ada WhatsApp status dia,
Dia kata, ya Allah, aku rasa makin lama makin berkurang perkataan yang aku ucapkan. Boleh kira sehari apa. Dia mungkin lah kan. Baik, seterusnya ada di kalangan kita yang mungkin mengalami fasa depresi. Okay, depression. Mengalami fasa depression disebabkan due to the maybe problematic family something, or financial crisis, or any kind of problems yang dah dilalui before this. So bila adanya berlaku isu ini yang menyebabkan it become worse, lagi lagi tertekan dan sebagainya, especially yang benda-benda yang menyebabkan keperluan, need of the people itself, seperti duit, money dan sebagainya. Baik, yang seterusnya mungkin ada di kalangan kita juga dan kita kena akui macam Oda Extrovert kan kata, kita kena akui ada di kalangan kita juga yang berlakunya dalam situasi mereka domestic violence. Dan Hafiz, kalau kita tengok berita ni Hafiz, domestic violence pasal PKP ini sangat meningkat. Sebabkan berlakunya permasalahan family, jobless, unpaid wage, gaji tak berbayar, family stress, parent stress. So anak jadi mangsa, pukulan dan sebagainya. Dan inilah yang menakutkan realitinya dengan kesempitan rumah yang anaknya ramai dan stress and everything. So it leads to this kind of situation, very hectic situation. So ini adalah perkara yang berlaku. Jadi walau bagaimanapun kita nak kongsikan ataupun kita sama-sama sebagai masyarakat, sebagai rakyat gitu ya, sebagai society, sebagai saudara se-Islam, kita kena bantu datangkan solusi. Bagaimana untuk menghadapi fasa-fasa ketika saat ini. Ada orang mungkin dia boleh senang nak deal dengan situasi ini ataupun cepat adapt. For example, orang-orang yang jenis workaholic kan, rasa kita kuat. Jadi dia akan cari everything, any kind of thing untuk untuk menjadikan dia busy dan sebagainya kan. Dia akan carilah apa saja pekerjaan kan. Baik, ada setengah orang yang dia kosong ataupun dia jadi macam zero macam apa aku nak buat. Tak tahu. Kan. Macam-macam kan. Jadi perkongsian kita ini mudah-mudahan menjadi manfaat kepada orang di luar sana untuk kita berkongsi cara-cara ataupun solusi-solusi yang boleh kita datang bersama. Mungkin ada di kalangan penonton-penonton kita pun dia ada solusi-solusi yang terbaik kan. Kita tengok yang tengah tengok kita sekarang ni, Hazwan Rozlan ada, Anna ada, Hafiz ada, siapa lagi? Zakwan. Wartawan TV Hijrah pun ada Hafiz. Wartawan TV pun ada, Imanina Rozi, Alhamdulillah. Pernah makan salted egg ke tidak? Mungkin. Ni iklan supaya apa? Kita punya audience kita. Itulah. Salted egg lah, kurma lah, holik lah, apa lah. Nampaklah tak tahu nak buat apa tu kan. Boleh. Siapa nak meniaga kat sini boleh meniaga. Boleh ya. Okay, baik. Supaya penonton-penonton stay tune untuk mendengar solusi-solusi yang akan kita bincangkan ya. Okay, baik. Antara solusi ya. Related to our topics public speaking during isolation. How to improve, what kind of activities that we can do, that we can improve to make a better person in order to communicate with other people. Baik, akan pecahkan kepada dua kategori untuk mudah faham dan mudah untuk kenal pasti in a specific way. Yang pertama, akan kelaskan kepada masyarakat family institution, masyarakat yang sudah berkeluarga. Okay? Baik, orang yang berkeluarga macam mana dia nak hadapi fasa ini? Yang pertama, dan macam mana untuk dia improve teknik communication skill dia dalam kehidupan seharian dia. Baik, ini adalah suggestion ataupun pandangan, cadangan. Ada pun mungkin berbeza dalam surrounding kita, circle kita masing-masing. Baik, siapa yang jatuh cinta dengan Hafiz ni? Sorry tak boleh. Tak tergelak pula. Tak fokus lagi Hafiz.
Okay, yang pertama, buat sesuatu perkara bersama-sama dalam istilah senang mudah faham berjemaah lah. In terms of solat berjemaah. Supaya kita rasa macam we are belonging to other people also. Kita ni tak jauh. Connected. Menyambung. Connected to each other. Tidak kita rasa bersendiri yang lead to depression. Rasa macam bila kita kadang-kadang kita bersendiri ni, kadang kita overthinking. Some might overthinking. Ataupun ada dari kalangan kita yang buat sesuatu perkara yang tidak berfaedah dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Baik, pertama solat berjemaah. Solat berjemaah. Makan secara berjemaah. Ni dalam konteks family makan secara berjemaah. Apa lagi? Kemas sama-sama, kemas rumah sama-sama, membersihkan halaman rumah, membersihkan persekitaran, menambah baikkan keadaan rumah, suasana rumah, bi'ahnya salihah, wangi-wangian dan sebagainya. Dan kaitannya dengan topik kita tentang public relation ni, kita adakan usrah keluarga. Adakan usrah keluarga. Macam akak sendiri, macam kami, macam akak sendiri, ayah akak adakan usrah keluarga di setiap pada kami. Dan each of us diassignkan task. Okay, task. Dan rotation, schedule bergila-gila untuk memberikan pengisian. Kadang pengisian tu general. Tak kisahlah nak kongsi tips ke, nak kongsi nasihat ke, nak kongsi kata-kata mukamak ke, kata-kata motivasi, kata-kata positif dan sebagainya. Ataupun kisah-kisah Nabi, sirah Nabi. So apabila setiap daripada ahli members, each of the members of the family diberi peluang, has given the opportunity to speak. Okay, untuk bercakap. As long as dia diberi peluang untuk bercakap. So dari situ memberikan satu platform untuk seseorang itu menambahkan skill communication dia. Sebab apa Hafiz? Realiti ni Hafiz, tak ramai yang orang boleh bercakap di hadapan ni. Dan realitinya memang setengah orang sangat susah, sangat gemuruh, berpeluh dan sebagainya, mengalami fasa yang ketakutan, menggigil, seharian-harian berfikir-fikir dan sebagainya. Tapi dengan peluang sebegini, dengan walaupun fasa sebegini, kita berikan peluang daripada setiap ahli keluarga kita ini untuk beri peluang untuk bercakap, beri peluang untuk berkongsi. So dari situ kita bercakap, kita melatih diri. Dan menarik Hafiz, dalam keluarga akak sendiri, kami hatta bibi kami pun, kan, pembantu masak pun termasuk dalam tas ini. Dari situlah, jadi bibi akak ni tak pernah bercakap, tak pernah berkongsi depan, tak pernah berkomunikasi depan orang ramai. Ada kerja kosong sana kak? Boleh. Tak ada. Okay, jadi dari situ bibi akak sendiri yang mana lack of communication skill dan latih dia pada kita boleh nampak fasa proses dia pada minggu pertama sampai menangis tau pada awalnya, menangis sebab takut punya masalah, betul tak? Kan setengah orang mengalami fasa seperti itu. Minggu yang kedua nampak improvement dia, keberanian dia nak bercakap dan sebagainya. Mungkin minggu ketiga, minggu keempat kita teruskan dengan latihan sebegini ataupun teruskan dengan situasi melatih atau mendidik ahli keluarga ataupun surrounding kita, orang-orang di sekeliling kita dengan latihan-latihan sebegini, mana mungkin tak mustahil ianya sedikit sebanyak dapat membaik pulih ataupun improve dalam saya menambahkan skill community dalam setiap seseorang itu. So ini dalam konteks berkeluarga. Mungkin dalam konteks berkeluarga. Kami tak kisah anak bongsu ke, anak pertama ke, anak terakhir ke, anak manja ke, anak gedik ke, anak apa ke. You have the opportunity, awak ada peluang untuk bercakap di hadapan orang dan you have the opportunity untuk memberi perkongsian dengan orang lain. Okay? We stand confident baby. Aniza. Gaul lah kaum-kaum. Betul. Memang struggle to be honest bibi Rauta sendiri, bibi saya sendiri struggle pada awal ni, pada minggu pertama struggle. Tarik nafas je. Tapi kita faham. Faham. Selaku akak pernah melatih orang untuk berkomunikasi,
fasa seperti itu. It's process. Dan me myself tidak tiba-tiba jadi macam ni, berani cakap kat depan orang ramai macam ni tiba-tiba. Memerlukan proses, fasa jatuh, bangun, turun, naik. So then we shall go up. Okay? Okay. So itu Itu dari dari sudut family. Another one akan klasifikasikan kategori kepada yang bujang lah, of course. Yang single. So bila dia dua je situasi yang berlaku sekarang ni. Wah, okay. Yang seorang ni kan. Dua situasi berlaku dalam fasa pandemik ni. Pertama, orang yang duduk dengan family. Kedua, orang yang duduk seorang. Betul tak? Duduk kawan pun jarang. Masa duduk family ataupun duduk seorang. Kalau duduk kawan tu, you are willingly yang memilih to choose to be with your friends, isn't it? Okay, kalau fasa duduk seorang ni, memang tak ada orang lain yang boleh paksa ataupun orang lain yang boleh merubah diri awak, melainkan you are the one who can change yourself. Gitu. Yes, because macam akak sendiri, okay, saya sendiri berkongsi dengan anda, saya hanya mampu berkongsi saja. Tapi yang merubah diri anda, yang mengambil tindakan, yang mengambil action from that is you yourself, isn't it? Okay. Jadi dalam pasal orang yang bujang kan, cadangan ni cadangan melihat based on kajian kawan-kawan, rakan-rakan yang duduk bersendirian di rumah bujang, ada pun duduk di hostel, di asrama, tersekat di kampus, tersekat di rumah sewa, tempat bekerja dan sebagainya, tak sempat nak balik dan sebagainya. Baik, untuk orang yang bujang, kena ada achieve ataupun ada goal, kena ada aim dalam fasa PKP ini. Apa aku nak capai? Aku nak capai dari segi bentuk intellectual ke, dari segi ilmiah ke, nak tambah pengalaman dari segi kemahiran diri ke, anything. You can be like, awak nak target, okay, target aku nak pandai masak, contoh. Jadi kita kumpul lah collection of recipe untuk kita buat, untuk mengisi masa-masa lapang kita, masa-masa terluang kita. Another one, for example, kita nak dari segi ilmiah, kita nak tambahkan ilmu agama, mungkin kita hatam Quran, of course, satu cara, one of the way untuk mengisi masa lapang kita. Another one, dengar pelbagai ceramah di YouTube dan sebagainya. And then macam akak sendiri, goal akak maksudnya dalam fasa cuti ni, akak nak hatam sirah-sirah Nabi, 25 Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi kita kena ada benda tu, nak hatam sirah-sirah Nabi, for example. So dari situ bila kita ada satu collection of goal yang kita nak capai, so dari situ kita banyak lagi tak capai ni, next episode lagi, next episode, next sirah. Dia sama juga formula, sama juga situation bila mana you all tengok drama. Betul. Nak tengok episode by episode. Kan. Lagi. Lepas tu stay out sepanjang malam. Lepas tu stay out sepanjang malam kan. That's normal lah. Uni student kan, isn't it? Okay, baik. What else? Ataupun kita nak hatam, finish, especially student lah, nak habiskan silibus mata pelajaran, for example. During the pandemic, so we stop for a while, classes, everything, assignment and examination and whatnot kan. Jadi fasa beginilah peluang untuk aku menghabiskan silibus mata pelajaran, for example. So you sebagai seorang yang bujang, seorang yang single, yang duduk sendirian, kena ada goal, kena ada achievement, kena ada target. Sebab tak ada orang lain yang boleh merubah diri you. No one. Okay? Dan Allah tak akan merubah nasib satu kaum, melainkan kaum itulah yang merubah dirinya sendiri. Dan dengan doa, ada orang kata macam, alah aku ni memang takdir, tak pandai, takdir diciptakan nasib malang, tak ada rezeki. No. Kata ulama, dengan doa boleh memecahkan tembok takdir tersebut. Jadi kalau you sendiri tak ada usaha untuk merubah diri you, so no one can help. Okay? Orang lain di sekeliling, our circle boleh bantu dari segi bagi motivasi, bagi semangat. Tapi at the end of the day, diri kita sendiri, termasuklah diri kita lah untuk merubah diri kita. Okay, baik. Itulah dari segi kalau single pula kan, dari segi interrelated with our topics public speaking, apa kita nak buat?
kan. Hmm. Mungkin akak bukanlah tak rekomenkan buat video. Buat video adalah salah satunya kan. Kita, sebab apa? Buat video ni, yang orang single sangat mudah. Dia tak ada apa nama ni, kacau-kacau anak-anak dan sebagainya kan. Tak ada distraction anak-anak, distraction kerja. Kalau orang bujang ni, you buat video, it's a good for you, and one of the alternative platform in order to gain knowledge, for example, pertama. And untuk menambahkan skill komunikasi dengan buat video. Cumanya Hafiz, bila buat video ni, dia bukan live tau. Jadi bila bukan live, bila buat video kita silap record lagi, silap record lagi, Betul. silap record lagi. So Kita tunjuk yang perfect je kan. Ya. So dia ada unsur cheating di situ. Akak Allah. ingat akak sendiri pernah syuting kan, akak sendiri pernah syuting, pernah record video. So macam mana kita nak tambahkan komunikasi, skill komunikasi ni memang kena hidup dalam kehidupan realiti. Kehidupan realiti lah. Bukan hanya di alam maya semata-mata. Ataupun ada pun kalau nak dia hidup di alam maya, buatlah macam ni. Terang tantang lah. Silap ke, salah ke, nampak lah. Jadi praktis untuk kita bercakap dan sebagainya. Okay? Praktis lawatan haknya, berdoa. Itulah sampai hati yang Itulah antara alternatif ataupun solution dalam fasa kita menghadapi wabak ini. Aktiviti-aktiviti yang boleh kita jadikan perkongsian dan pengisian yang bermanfaat sepanjang PKP ini. Dan sebagai seorang Muslim Hafiz, kita kena yakin bahawa setiap ujian wabak ini datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yakin dah pasti ada hikmah di sebaliknya. Adapun ia untuk menegur hamba-hambanya. Betul tak? Untuk menegur hamba-hambanya, dan ramai di kalangan kita pun rugilah kalau ada di kalangan kita yang apabila datangnya satu ujian, satu musibah, satu wabak yang ditimpa kepada hambanya, tapi kita tidak bermuhasabah, kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rugilah bagi kita. Dan sedangkan ini adalah teguran buat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai umat Islam kena percaya itu, bahawa ujian yang Allah datang kepada kita adalah hikmah. Adapun mungkin Allah nak suruh bumi ini rehat. Adapun kalau kita lihat ramai juga artis-artis kita berhijrah betul? Pakai tudung dan sebagainya. Jadi hikmah di sebalik itu pun. Adapun institusi kekeluargaan itu menjadi rapat. Mungkin dulu ibu dan ayah sibuk bekerja, mengabaikan anak-anak dan sebagainya. Jadi pasal saat waktu ketika ini dapat meluangkan masa yang lebih untuk anak-anak. betul. Kita mula menghargailah orang bila yalah dalam keadaan ada risiko dan keadaan bahaya. Ya. Kita jadi hargai orang sekeliling kita. Dan Hafiz, sekarang ni semua manusia termasuk diri akak sendiri, kita takut akan kematian yang secara mengejut, betul? Sebab kematian penyakit COVID ni tanpa disangka-sangka dan tidak dijangka. Jadi Allah menarik kematian-kematian ini yang secara mengejut, dan bermuhasabahlah diri kita. Wallahu ta'ala alam, mungkin hari mereka dan esok-esok lusa mungkin hari kita. Betul tak? Ya. Kak, soalan banyak ni Kak. Tanya soalan pula kan. Sebab penonton ni dia orang sangat nak tahulah kan daripada Kak Odah lah kan. Sebab Kak Odah pun ada pengalaman yang sangat banyak. Ya Jadi Allah, antara soalannya okay je. Okay, pertama ni lah, antaranya how to stop thinking on others' perception on stage. Macam mana tak mau fikir pasal apa yang orang cakap ketika berada, yalah, public speaking. Nice soalan ni, serious nice. Baik, pertama akak acknowledge, saya sendiri acknowledge orang di luar sana apabila hendak menghadapi fasa public speaking ataupun stand upper ataupun bercakap di halayak ramai, pasti akan ada overthinking. Nanti apa orang cakap dengan aku ni, apa orang cakap dengan aku ni, okey ke aku cakap ni, okey ke nada ayat aku dan sebagainya. Yes, itu memang tuan-tuan perempuan memang tak boleh lari. Dan hidup kita ni, kita kena mindset, kita memang tak boleh nak puaskan hati semua orang. Memang tak boleh. Memang sebab apa? Kita
kita walaupun rambut colour sama hitam tapi hati lain. Ada orang cenderung minat benda ni, ada orang cenderung minat benda ni. Ada orang suka muka yang lonjong, ada orang suka tengok muka yang bulat, ada orang suka tengok hidung penyek, ada orang suka tengok hidung mancung. Jadi kita buatlah apa saja, macam mana sekalipun pasti akan ada yang tak suka ataupun tidak puas hati kita. Tapi that's not the problem. Itu bukanlah tiket untuk menjadikan kita low self esteem. So apa yang akak buat dan apa yang akak overcome daripada masalah ini, dulu memang masa pasal akak mula-mula belajar kan, kita macam Kak Mandi kan, okey ke pakaian ni, dress up ni terlalu terang ke, terlalu gelap ke, nada kita, intonasi kita kuat ke. Ya, kita memang kena ambil, boleh nak ambil sedikit apa kata-kata orang sebagai penambahbaikan kebaikan untuk diri kita. Tapi jangan sampai kata-kata orang itu menyebabkan kita down, menjadikan kita rendah dan sebagainya. Tapi apa yang tips yang akak boleh kongsikan, macam mana nak buang overthinking bila kita bercakap depan orang ramai ni, kita fikir-fikir apa orang cakap. First, satu je word yang akak selalu pegang. Do as best as you can. Akak jujur memang benda tu lah yang saya kongsikan. Do as much as you can. Buat yang terbaik selagi boleh. Dan insyaAllah kebaikan itu akan datang dengan sendirinya. Ataupun kita buat yang terbaik yang kita mampu, akan datang. Orang kata, bagus presentation tadi. Tapi kalau kita buat semata-mata nak raih pujian orang, semata-mata nak raih kesukaan orang, dan akhirnya cubalah buat. Memang akak dah cuba bila akak dah buat situasi ni, dua-dua scene ni, bila mana kita buat yang terbaik kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah dapat pulangan yang terbaik. Kalau kita buat untuk semata-mata untuk dipuji oleh orang lah jawabnya. Jadi buat yang terbaik saja, dan mindset kita memang tak boleh nak puaskan hati semua orang. Yes, dia okay, nice. Juga ada orang tanya sini. Siapa tanya? Dia tanya apa pandangan kak tentang aplikasi yang sangat famous sekarang ni di kalangan anak muda dan remaja, iaitu TikTok. Ya. Apa pandangan kak kan? Sini. Okay. Apa je pandangan? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan akak ni tidak termasuk pandangan mana-mana parti, pandangan mana-mana kumpulan, mana-mana grup. Tidak mewakili mana-mana. Ini adalah pandangan individu. Okay, pandangan individu. Danish. Hai Danish, okay. Pandangan individu mengenai aplikasi TikTok Okay. Akak tak dibayar mana-mana aplikasi Instagram ke Facebook ke, dan akak tak dibayar untuk memihak kepada mana-mana aplikasi. Tapi ada pun dia ada dua Akak nampak sini dua. Satu kebaikan dan satu keburukan. Pro and cons lah, of course. Apa yang kita buat sentiasa pro and cons dia. Pertama TikTok ini. Okay, kita nak pergi yang cons dulu ke nak pergi yang pros? Kita dengar bad news lah, baru good news. Okay, cons-nya kita kena acknowledge dan tak nafikan aplikasi TikTok ini membawa pengaruh. Pengaruhnya lebih pengaruh yang tidak baik berbanding yang baik. Okay, pengaruh di TikTok membawa pengaruh yang tidak baik lebih lagi daripada yang baik. Akak tak nafikan mungkin ada yang baik, ada orang kongsi pasal hadis dan sebagainya. Ya, tak nafikan. Ada pun pengaruh yang tidak baik lebih banyak kecenderungannya berbanding pengaruh yang, for example, tarian-tarian, apa lagi, orang kata menari saja, tapi ianya sebenarnya mempengaruhi anak-anak ataupun adik-adik bawahan, remaja-remaja dan sebagainya untuk cenderung untuk melakukan aksi yang sama. Bagi mereka yang kurangnya ilmu ataupun kurang kepahaman, mereka rasa tak salah sebab orang lain pun buat. Orang pun buat, orang besar pun buat, bagi mereka tidak salah. Tapi apabila keterlaluan, joget aksi dan sebagainya, so memberi pengaruh, bad influence especially to our teenagers, untuk remaja-remaja. Itu cons dia. Okay, baik. Kita pergi kepada prosnya. Mungkin orang-orang yang suka aplikasi TikTok ni akan rasa sukalah bila akak puji tentang TikTok ni kan. Saya pun ada. Bagi tahu cons. Okay, prosnya, kita sebagai seorang saudara Islam ataupun sebagai seorang da'i, sebagai seorang pendakwah sebagai seorang khalifatullah, bagi akak kita sebagai seorang pendakwah ni kena masuk juga
dalam kelompok ataupun dalam circle TikTok ini. Supaya apa? Untuk memberikan kebaikan dalam TikTok tersebut. Adapun orang yang pandai menggunakan aplikasi TikTok ini, dikongsikan hadis, dikongsikan resepi, benda-benda yang positif, dikongsikan Motivasi. video-video motivasi, dikongsikan bacaan-bacaan surah Al-Quran dan sebagainya. Supaya apa? Supaya golongan-golongan yang terpengaruh tadi berada dalam circle itu, at least dia ada nampak satu dakwah. Dia ada nampak satu ilmu. Dia ada nampak satu keindahan ataupun motivasi dan sebagainya di dalam aplikasi TikTok itu, yang barangkali mungkin di scroll ada juga kebaikan yang barangkali menyentuh hati dia. Cuba bayangkan bayangkan dalam aplikasi TikTok itu semuanya kotor saja. Semuanya negatif saja. Macam manalah dengan anak-anak kita, macam mana dengan generasi-generasi akan datang. Kalaulah kita sebagai pendakwah ni tak masuk dalam kancah remaja, minat remaja. Kita tak nafikan anak muda, remaja, sukakan hiburan, sukakan hiburan lah. Itu memang nature. Orang muda, jiwa muda kan. Darah manis gitu. Macam tu. Kak tak main TikTok? Tak main TikTok? TikTok Kak rahsia. rahsia. Sebenarnya aplikasi TikTok akak tak download pun. Mungkin ada adik-beradik yang download. Ya, akak tak fikir ada adik-beradik akak yang download. Jadi Saya ada Kak. Saya ada juga. Finance Sendirian Berhad sebagai tanda kenangan. Okay. Kak, dia IG live ni dia kalau sejam dia akan automatic mati sebenarnya. So, okay, faham. Ada siapa lagi tak nak tanya soalan? Apalah, boleh lah. Lepas ni buat TikTok jom Kak Odah. Dia Boleh lah nanti COVID-19 edition TikTok. Satu peluang baru mungkin. Ramai fans Kak Odah. Dia subhanallah, Ustazah Akidah. TikTokers. Dari Buruh. Fatih. Subhanallah. Okay, ada soalan lagi ke? Ada soalan habis? Ke kita akan berakhirkan mungkin rap kot Kak, mungkin pesanan kepada ni lah kita orang semua lah kan, terutama student kot, terutama student. Apa pesanan ni lah yang Kak boleh bagi? Okay, untuk akhirnya dalam masa kita menghadapi ujian dan musibah yang Allah timpakan kepada diri kita ini, sama-samalah kita muhasabah diri, yakin dan percaya Allah turunkan musibah ini pasti asbabnya tangan-tangan kerosakan manusia itu sendiri. Dan dalam fasa kerosakan tangan manusia itu sendiri, takkanlah tak ada dosa yang kita sumbangkan. Takkanlah, sebab kita manusia biasa, pasti ada dosa yang kita lakukan. Jadi sama-sama muhasabah diri, tingkatkan amalan, cari the good side ataupun hikmah di sebalik ini. Mungkin asbab dengan musibah ini merapatkan hubungan silaturahim antara kita keluarga. Mungkin asbab musibah ini menjadikan kita hamba yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin asbab musibah ini menjadikan kita lebih mengingat tentang kematian. Sebab apa, bila mana kita pasal wabak ini, hari demi hari ada saja kematian yang berlaku. Mungkin giliran orang lain, esok-esok wallahu ta'ala alam giliran kita. Jadi asbab kerana itu menyebabkan kita sentiasa beringat, berjaga-jaga, mengingat tentang kematian kita. Dan untuk itu untuk diri kita. Adapun untuk keluarga, saat inilah untuk kita menghargai ahli keluarga masing-masing. Saat inilah untuk kita perbetulkan apa yang tidak berbetul, cari titik pertemuan. Mungkin ada di kalangan kita yang mempunyai masalah keluarga dan sebagainya. Saat waktu, the ample time, the precious time sekarang ini, waktu yang terluang inilah untuk kita cari titik pertemuan, untuk kita perbaiki, perbetulkan keadaan dan sebagainya. Dan bagi seseorang individu, diri kita sendiri, dan especially kepada student
di luar sana, bersabarlah dengan ujian ini. Allah bagi kita rehat dalam setahun ini dan dijangkakan wabak ini berakhirnya dalam tahun ini. Itu dijangkalah paling awal pun InsyaAllah. financial ataupun akan Amin. start pada tahun 2021. Betul. Jadi fasa tahun ini wallahu ta'ala alam, apa-apa pun kita mudah-mudahan kita doakan semoga Allah tarik ataupun Allah angkat wabak ini daripada kita semua secepat yang mungkin. Tapi apa-apa pun kita kena bersedia dari segi fizikal, mental. Mungkin pada fasa setahun ini untuk baik pulih sepenuhnya memakan masa dalam fasa setahun ini. Jadi ujian untuk kita dan kita kena bersedia dari segi ekonomi, dari segi physically, kesihatan kita, berjaga-jaga dan dengarlah arahan-arahan yang dikeluarkan oleh menteri kementerian kita. Semoga kita dapat memberi kerjasama dan mengelakkan diri kita daripada mementingkan diri kita sendiri. Sebab seorang yang buat salah akhirnya terkena dan mungkin orang lain akan ikut dan sebagainya. Sebab apa? Bila mana orang ini buat salah dan sebagainya, dia pun boleh buat, ini pun boleh buat. Jadi kita tak naklah begitu. Mudah-mudahan wabak ini, musibah ini dapat mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dapat menjadikan kita insan yang lebih berguna, dapat memberi manfaatkan diri kita untuk menjadi yang lebih baik dan mudah-mudahan dapat mempertingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. It's general to other people. Okay? InsyaAllah. Jom makan burger! Saya pula menyidam burger pula. Nasib baik Cafe Ali dia jual burger. Ajak makan burger. Cafe semua Okay. lah kan? Jadi terima kasih kepada Kak Odah lah sebab sudi spend time dengan saya dan dengan audiens semualah. Memandangkan walaupun kita social distancing tapi kita hanya physical distancing sebenarnya. Kita masih connected to each other kan. Dan saya rasa ni satu peluang yang sangat baik lah untuk kita connect tu. Macam saya rasa kalau bukan sebab ni pun susah juga kan nak kalau macam nak contact ke apa kan. Sebab yelah masing-masing kerja masing-masing. Alhamdulillah lah. Jadi masih banyak kepada Kak Odah sebab sudi share. InsyaAllah kita akan jumpa lagi Bani insyaAllah. Sebab saya yakin banyak lagi soalan-soalan dan banyak lagi pertanyaan yang orang nak kepada untuk adik dia tanya tu. Terima kasih banyak kepada yang menonton ya. Syikin, Hakim, Mira Faiza, Nakib Senpai, Syifa Taib, Qalbin Salim, Izzuddin, Ni Abdul Hafiz, Nurul Ifa, Mira Hatta, adik, Ahmad Izzuddin. Adik apa khabar dia? Itulah adik. Ilham Nabila. Adik nak habis masa dah adik. Nanti Instagram ni dia tamat. Dia akan mati sendiri. So ada dah tu Kak Odah dah share kat tadi apa antara aktiviti yang boleh buat bila berseorangan dan sebagainya. Jadi terima kasih Kak Odah. Sama-sama Hafiz. Terima kasih. Terima kasih. Jumpa lagi Kak. Okay, take care. Okay, salam kat semua tu kat rumah tu nampak meriah tu. Kan? Okay, siapa yang kata jatuh tu tadi tu? Okay, salam kat dia. Ada soalan. InsyaAllah. Okay, baik Kak. Assalamualaikum. Selamat malam. Kampus. Salam rakan-rakan di kampus lain. Dinding. Okay. Kisah kat dinding. Boleh Kak. Okay, bye. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Okay, Alhamdulillah. Selesai session kita pada malam ni. Alhamdulillah. Kita ada beberapa minit lagi nak habis dah ni. Okay. Jadi jadi insyaAllah semalam dua malam lepas masa session dengan Brother Aiman Azlan, saya dah mention kan 3 kali sehari kan. Tapi Alhamdulillah kita mendapat banyak sambutan dan insyaAllah akan ada live setiap malam. Dan live setiap malam ni terdiri pada banyak speaker yang daripada pelbagai background. Antaranya ada student, ada public figure, ada PU, ada mungkin artis kan. Ada sangat ramai dan antara target tujuan kita orang buat ni sebab nak tunjuk kat kalian semua, dekat kita semua bahawa kita semua sedang menghadapi perkara yang sama. Tak kisahlah engkau ni pemimpin ke, engkau ni frontliner ke apa, semua merasai yang sama. Tapi dari sudut pengorbanan tu lagi besar lah frontliner kan. Cuma kata kita merasai tekanan ni bersama-sama. So kami buat COVID-19 Diary ni, yang ni live version.
yang original version tu yang kena upload ke YouTube tu, yang korang semua boleh submit video. Yang tu merupakan salah satu coping mechanism untuk kita mengelak lah daripada kita cakap kosong, kita stres, kita depressed dan sebagainya. Jadi kami sangat perlukan ramai orang untuk bersama dalam movement ni. Because it's not about me, it's not about the speaker, it's about all of us. So perlukanlah volunteer untuk edit ke, submit video dan sebagainya. Dan insyaAllah kita akan cuba hidupkan. Dan makluman untuk esok adalah siapa? Okey, untuk esok kita akan live dengan seorang sister ni, seorang mahasiswi yang tergandas di Turki. So kita akan dengar lah daripada, kita dah rasa kita ni dah stres kan, berpisah dengan family, berpisah dengan kawan yang kat rumah pun stres juga sebenarnya kadang kan, berpisah dengan kawan-kawan baik, tak sempat pun nak say goodbye hari tu, balik sebagainya kan. Sebab memang orang, yelah bila keadaan pressure, pandemik dan keadaan krisis macam ni, kita memang akan fikir untuk kita dulu lah kan. So kita tak sempat pun. So kita dah rasa stres kan, tapi bagaimana pula dengan orang yang kat luar negara? Dia orang lagi lah, memang tak boleh balik dia orang. Ada kawan sini memang tak boleh balik. So lagi pressure dia orang. So korang boleh stay tune untuk esok insyaAllah. Untuk Ahad, akan adalah Ahad memang ada poster semua dah siap. Cuma saya akan release sehari sebelum. Setiap sehari sebelum. So korang kena stay tune lah. Memang kena stay tune. Sebab apa tak mau release terus, sebab nak korang memang ternanti-nantilah insyaAllah. Dan terakhir juga, saya minta sangat kepada semua yang tengok live ni sedang ni dan akan tengok lepas ni, kita akan upload. Tolonglah buka YouTube channel Revealing the Unheard, mendedahkan yang tidak kedengaran. Itu kan, Revealing the Unheard, sila subscribe. Dan kita orang baru buat group WhatsApp, minta korang boleh join lah. Ada kami duduk sebar-sebar. Kalau tak ada, DM saya direct. Sebab setakat ni insyaAllah apa-apa boleh deal dengan saya direct, insyaAllah. Jadi itu saja, wallahualam. Ada lagi soalan? Tak ada, okay. Itu saja, wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take care everyone. Good night.